PBD. Okey, orang lain. ID keciciran murid. Maziana Yaakob, masalah kehadiran murid. Lagi orang lain? Nur Azila Ketelusan. Muhammad Nur Razmi, murid tidak hadir ke sekolah, kehadiran kefahaman PBD kurang dalam kalangan guru. Nabi Atur. Tidak tahu meletakkan hak penguasaan murid. Wanadi. Wanadi mana ni? Masih bergantung kepada peperiksaan penggal. Kaedah pelaksanaan tidak selaras menyebabkan kekeliruan. Masalah kehadiran murid, kekangan masa melaksanakan dan keputusan pelaksanaan waktu penilai. Guru kurang faham tentang PBD. Kekangan masa untuk menilai. Okey. Kita kongsi, kita lepaskan apa masalah, kita suarakan. Ya, cikgu. Sebab saya harap masalah yang tuan-tuan senaraikan nanti, tuan-tuan akan dapat jawapannya. Okey, Cikgu Aminuddin, TP yang ditetapkan terlalu tinggi untuk dicapai oleh murid lemah, contoh TP 3, taksiran berbeza terhadap TP dalam kalangan guru subjek yang sama. Ini masalah besar semua ni. Guru kurang yakin, murid yang terlalu ramai dalam kelas suka untuk menilai. Okey, saya rasa cukup itu yang diutarakan. Persediaan sikap dan pengetahuan taksiran bagi guru, tiada TP kosong. Okey. Itu antara isu itu yang diutarakan oleh tuan-tuan, dan isu tersebut adalah bukan saja tuan-tuan hadapi, semua sekolah, semua sekolah di Malaysia pun menghadapi yang sama. Saya senaraikan isu yang saya sempat kumpul. Adakah sama nanti dengan isu tuan-tuan? Cuba tengok isu yang saya senaraikan. Isu ni bukan isu daripada saya ni, isu ni daripada guru besar, daripada guru-guru yang kita kutip seluruh Malaysia. Antara isu ini, saya letak isu guru. Isu pertama, isu guru dulu. Yang pertama, guru tidak mahir meletakkan TP. Guru tidak mahir meletakkan hak penguasaan. TP itu hak penguasaan yang sepatutnya. Kaedah meletakkan hak penguasaan secara tepat. Bagaimana sebenarnya kaedah tepat untuk kita letakkan hak penguasaan supaya hak penguasaan yang kita berikan kepada murid betul-betul mencerminkan kebolehan murid. Yang ketiga, guru tidak yakin meletakkan TP pada murid, sama ada untuk lisan, bacaan, tulisan, ya. Tidak sama hak penguasaan murid. Dalam kelas murid ada hak yang berbeza-beza. Ada setengah murid dia hebat dari segi penulisan, tapi dari segi pembacaan dia lemah. Itu jadi menyebabkan menyukarkan, guru tak yakin betul kalau murid ni boleh kita bagi TP yang tinggi. Yang keempat, PBD pertengahan tahun. Ada setengah guru ambil sikap murid ni dia katakan belum layak dapat TP 5 dan TP 6. Jadi cara mudah untuk TP yang awal tahun yang pelaporannya dibuat pada bulan 6, kebanyakan guru-guru bagi TP rendah, TP 1, TP 2, TP 3. Okay. Sebab dia kata baru pertengahan tahun belajar, jadi pelajar ni belum layak untuk dapat TP yang tinggi. Nanti pelajar dah masuk semester yang kedua dan penggal yang kedua, barulah pelajar tersebut layak dapat TP 4, 5 dan 6. Itu ada setengah pegangan daripada kefahaman guru-guru. Yang kelima, beri saja TP 3 untuk selamat dari pertanyaan. Ada setengah guru dia tak mau sakit kepala. Dia tak mau sakit kepala oleh kerana dalam buku panduan menyatakan bahawa tahap minima PBD bagi semua murid adalah TP 3. Maka ada setengah guru mengambil peluang, ambil sikap, kita bagi saja TP 3, jadi kita tak perlu sediakan apa-apa jawapan. Selamat, orang tak tanya. Biasa kalau kita bagi TP 1, TP 2, orang akan tanya kenapa pelajar ni tak dapat TP 3. Tapi walaupun kita bagi TP 3, orang masih lagi boleh bertanya kenapa tak bagi TP 4, TP 5. Kan? Yang keenam,
hanya melaporkan murid tahun 1 TP1, murid tahun 2 TP2, murid tahun 3 TP3, murid tahun 4 TP4. Itu ada juga segelintir daripada guru. Ramai juga, bukan segelintir, ramai guru yang berpegang pada pemahaman sedemikian. Ikut tahun tu lagi. Ikut Kata- tahun tu, tahun. ikut tahun. Tahun tu. Ikut tahun. Budak tahun 1 TP1, budak tahun 2 TP2. Nanti budak dapat tahun 6, dia di tahun 6 baru dapat TP6. Jadi budak. Lebih mudah, itu katanya lah. Okay. Nanti kita tengok, adakah kaedah tersebut menepati keperluan PBB sebenar. Kemudian, ni masih lagi isu guru. Ni masih lagi isu guru. Saya senaraikan 15 isu guru. Yang ketujuh, masalah kekangan masa untuk merekod senarai SMA lepas setiap kali PDPC. Cikgu kata dia masalah kekangan masa. Bagaimana dia nak buat rekod, nak rekod pencapaian dalam kelas. Sedangkan muridnya ramai. Bagaimana dia nak sediakan senarai SMA. Nak mengajar lagi, nak buat senarai SMA macam mana. Ada segelintir guru yang tiada kesungguhan. Ada segelintir guru yang tiada kesungguhan. Kita tak nafikan di sekolah, tidak semua guru yang menyambut baik dasar PBB di sekolah. Ada setengah guru dia buat tak tahu ya. Dia buat tahu, dia mengajar seperti biasa, dia buat kerja dia seperti biasa. Maknanya tidak ada kesungguhan untuk belajar bagaimana PBB ini perlu dibuat. Guru tidak menguasai kemahiran secara menyeluruh. Dalam DSKP, ada setengah guru kita, DSKP ini hanya digunakan semasa buat rancangan pengajaran tahunan dan juga ada tahunan, tengah tahun. Lepas tu tak tengok dah DSKP. Jadi apa sebenarnya yang ada DSKP? Apa yang sebenarnya yang ada DSKP itu tidak dihayati sepenuhnya. Apa dia kemahiran dan juga pengetahuan yang sepatutnya guru kuasai. Yang ke-10, hak penguasaan dan sukatan tidak dapat dihabiskan. Ada guru bagi tahu, dia kata kalau kita mengajar, laksanakan aktiviti dalam kelas, maka sukatan tidak dapat dihabiskan. Okay. Yang ke-11, guru beri dulu TP yang rendah. Seperti mana saya bagi tahu tadi, nanti pelaporan kedua, baru beri TP yang tinggi. Ada setengah terma bahasa dalam DSKP yang tidak jelas. Guru tidak faham. Sebab dalam kursus-kursus yang kita buat bersama guru, ada setengah daripada terma bahasa yang digunakan dalam DSKP, cikgu sendiri tak tahu. Cikgu bukan tak tahu, dia pun tak berapa jelas apa sebenarnya yang dimasukkan dengan terma tersebut. Yang ke-13, cara merekod penguasaan murid. Okay, bagaimana cara kita nak rekod penguasaan murid? Murid ramai dalam kelas, bila masa perlu kita rekod, bila masa kita nak mengajar, budak yang bagaimana yang perlu kita rekod. Adakah setiap kali kita masuk kelas perlu kita rekod dia punya penguasaan. Kemudian guru kurang faham tentang SP, standard pembelajaran. Cikgu tak hayati satu-satu standard pembelajaran. Apa sebenarnya standard pelajaran 1 ni nak apa, standard pelajaran 2 ni nak apa, standard pelajaran 3 ni nak apa. Guru rasa dia terbeban dengan senarai semok yang perlu ditanda. Guru mengajar banyak. Ada guru bagi alasan dia kata dia mengajar banyak. Dia tak sempat melaksanakan PBD. Walhal PBD itu berlaku semasa proses PDP. Dia pisahkan antara PBD dengan mengajar. Sepatutnya PBD itu berlaku serentak dalam proses pengajaran dia. Okey, itu antara isu-isu campur dengan isu yang cikgu senaraikan tadi tu. Saya senaraikan bahawa isu ini adalah berkaitan dengan isu guru. Isu guru. Jadi kita sebagai guru, isu ini yang kita akan tangani. Bagaimana kita nak tangani masalah isu ini? Kan sebab ini isu berkaitan dengan kita boleh ubah. Tapi kalau isu itu berkaitan dengan orang lain, sukar untuk kita ubah. Okey. Kemudian saya senaraikan isu murid. Tak banyak isu murid sebenarnya. Kebanyakan orang bagi tahu murid yang tidak tahu membaca, kepelbagaian kebolehan murid. Itu ya isu murid. Dan isu murid ni kita bukan hadapi tahun ni. Berapa lama dah kita jadi cikgu, isu ni sentiasa ada. Okay. Sentiasa kita jumpa dengan murid yang tidak tahu membaca. Sentiasa kita jumpa dengan kepelbagaian kebolehan murid. Adakah isu murid ni kita boleh atasi? Kita tak boleh atasi isu ni. Murid ia silih berganti. Murid silih berganti. Habis tahun ni, tahun depan pula datang. Murid yang sedemikian je. Murid yang sama. Murid yang berisyarat yang sama. Jadi bagaimana kita nak hadapi murid ini? Jadi kalau kita asyik nak tunggu
murid yang datang di sekolah kita semuanya murid yang boleh membaca, semuanya datang dengan pelbagai kebolehan yang sama, memang susah kita tidak akan jumpa lah keadaan murid sedemikian. Sebab ini adalah realiti murid yang berlaku bukan saja di sekolah kita, di mana-mana sekalipun inilah realiti murid yang ada. Kecuali kita mengajar sekolah menengah, kita mengajar di asrama penuh, mungkin kita akan jumpa murid yang hebat, murid yang punya kebolehan yang bijak. Tapi selagi kita mengajar di sekolah-sekolah, tak kira sekolah bandar, luar bandar, masalah murid tidak tahu membaca ke, murid berbagai kebolehan murid ke, sentiasa akan ada setiap tahun kita akan jumpa. Sebab tu kalau kita jumpa bercakap dengan guru-guru yang mengajar darjah 6, katakan keluar saja keputusan peperiksaan UPSR, kita akan tanya dia, macam mana keputusan peperiksaan tahun ni? Okey lah tahun ni. Tahun depan tu masalah lah, murid macam ni, murid ni macam ni. Habis budak tu naik tahun depan, naik darjah 6. Kita tanya tahun depan macam tu juga alasan dia. Tahun ni okey, nak tahun depan. Jadi kita akan sentiasa salahkan murid. Kita akan sentiasa salahkan murid. Jadi murid ni memang faktor yang kita tidak boleh nak ubah. Nak tidak nak, kita perlu bersedia menghadapi masalah murid ni. Dan isu pengurusan. Pengurusan tu bukan pengurusan, mungkin berkaitan dengan kita juga pengurusan tu. Teknologi dan lain-lain lah. Adakah semua tajuk standard pembelajaran perlu ada borang transi? Ini isu perkeranian lah. Guru kena buat borang transi ke senarai semok yang banyak. Itu berkaitan dengan isu pengurusan. Bagaimana kita nak urus proses PBD tadi. Itu antara isu yang saya senaraikan. Okey kan, Cikgu? Kita pergi kepada persoalan tadi. Ada banyak persoalan yang menyatakan bahawa sebab guru tidak yakin, guru tidak mahir beri TP. Ini masalah yang paling besar yang berlaku di sekolah. Guru tidak yakin, guru tidak mahir untuk beri TP, tahap penguasaan dalam sesi pengajaran. Saya senaraikan 4 sebab kenapa keadaan sedemikian berlaku. Masalah murid kita ketepikan, kita tengok masalah guru. Yang pertama, sebab apa guru tidak yakin nak bagi TP dan dia tidak mahir nak bagi TP. Saya letak pertama sekali tidak kerana guru tidak merungkai di SKP. Sebab tu saya kata tadi, tolong dapatkan di SKP kan, ada supaya semua guru ada di SKP. Lepas ni boleh tengok apa yang ada dalam SKP. Kalau cikgu-cikgu perhatikan di dalam di SKP, dokumen apa dia di SKP dokumen standard kurikulum dan pentafsiran. Di dalam di SKP tu dia ada apa yang patut diajar. Dia gariskan kepada kita apa yang patut diajar. Sebenarnya cikgu mengajar apa? Supaya ada elemen dalam tu, elemen yang murid perlu tahu dan murid tu perlu dapat. Dan bagaimana guru nak buat supaya murid itu tahu dan murid itu dapat. Di dalam satu DSKP, kalau kita tengok standard pembelajaran dia akan menyatakan bahawa apa yang perlu pelajar tahu dan apa yang perlu pelajar dapat. Maka daripada situ, guru kena bincang, guru kena fikir bagaimana dia perlu buat supaya apa yang dihasratkan dari SKP untuk murid itu dapat, murid itu tahu, boleh dilaksanakan. Okay. Jadi, untuk buat benda tu, cikgu kena rungkai. Cikgu kena tengok dalam DSKP, contoh dalam satu standard pembelajaran. Dan standard kandungan, dalam satu standard kandungan, kadang-kadang dia ada standard pembelajaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua katakan 6 ke 4 ke dalam standard pelajaran tersebut, guru-guru kena hayati satu-satu. Kena tanda betul-betul manakah elemen pengetahuan yang perlu murid tahu, manakah elemen kemahiran yang perlu budak dapat apabila sesi pengajaran itu dilaksanakan. Sebab daripada situ nanti kita nak bergerak. Dan kita nak bergerak bagaimana nanti kita nak rancang aktiviti supaya apa yang murid tahu, apa yang murid perlu dapat, boleh guru laksanakan. Okey, yang kedua, guru tidak merancang aktiviti. Guru tak rancang aktiviti pengajaran. Dan saya rasa masalah ini banyak berlaku di mana-mana sekolah.
guru masuk kelas, barangkali dia tengok di SKP ya, dia tengok di SKP atau dia tengok buku teks, dia masuk dia mengajar ya. Tapi dia tidak merancang aktiviti seperti mana yang dikehendaki oleh DSKP. Sedangkan dalam DSKP sudah jelas dia nyatakan kepada kita untuk tajuk tersebut apa dia pengetahuan dan kemahiran yang perlu murid dapat dan murid tahu. Maka tugas guru rancang aktiviti bagaimana nak laksana PDP supaya apa yang digariskan di dalam standard pembelajaran boleh dijelmakan di dalam kelas. Jadi kalau guru masuk kelas tidak laksanakan apa-apa aktiviti, maka menjadi satu kesukaran kepada guru untuk tentukan kebolehan murid. Jadi kalau sukar untuk tentukan kebolehan murid, sudah semestinya cikgu ini tidak akan tahu bagaimana nak bagi TP yang sebenar kepada murid. Sebab TP diberi berdasarkan aktiviti murid di dalam kelas. Kalau dalam kelas tidak ada aktiviti, maka cikgu tidak ada satu panduan bagaimana cikgu nak bagi TP pada murid tersebut. Okey, yang ketiga, tidak mahir merangkak aktiviti. Cikgu guru tidak mahir nak merangkak aktiviti. Sedangkan skor tahap penguasaan bergantung pada penglibatan murid semasa laksana aktiviti. Kalau dah cikgu tak rancang aktiviti nombor 2 tu tak rancang, cikgu pula tak rangka aktiviti yang sesuai, maka sesi pengajaran berlaku seperti mana yang kita ajar bahasa-bahasa. Kita masuk, kita mengajar murid, kita bagi penerangan, mengajar biasa tanpa ada aktiviti, tiba-tiba habis sesi pengajaran, kita nak bagi tahap penguasaan. Mana evidence yang kita nak guna untuk kita bagi tahap penguasaan kepada murid sepanjang sesi pengajaran yang kita buat. Sebab aktiviti yang kita rancang itulah nanti dia akan menjadi panduan kepada kita, menjadi satu evidence apa TP yang sepatutnya murid itu dapat. Sebab apabila kita rancang aktiviti yang sesuai, apabila murid dapat melaksanakan aktiviti tersebut, maka kita boleh bagi tahap penguasaan berdasarkan pelibatan murid di dalam aktiviti tersebut. Jadi kalau kita tak rancang, kalau kita tak rangka aktiviti, kita nak bagi TP yang bagaimana kepada murid. Kita tak boleh bagi aktiviti TP kepada murid. Dan kalau kita tengok ada buku panduan pentaksiran, dia bagi contoh kepada kita ada 5 aktiviti utama. 5 aktiviti besar sebagai panduan kepada guru, dan dalam 5 aktiviti tersebut dia pecahkan pula kepada 5 aktiviti lain. Bermakna aktiviti yang dia cadangkan tu ada 25 jenis aktiviti. Itu dalam buku panduan pentaksiran PBP. Tetapi kalau cikgu-cikgu lihat dalam internet, pelaksanaan aktiviti pengajaran sekolah abad 21, saya tengok ada lebih daripada 100 aktiviti yang cikgu boleh guna dalam proses PDP dengan murid. Tapi sejauh mana setakat ni kita guna? Sejauh mana kita guna? Yang keempat, sebab apa guru tidak yakin dan tidak mahir beri TP ialah tidak ada alat pentafsiran. Tidak ada alat pentafsiran. Bagaimana kita nak ukur kebolehan murid sedangkan alat pentafsiran kita tak ada? Alat pentafsiran kita tu apa dia? Mungkin kita senarai semok. Mungkin bahan pengajaran kita sendiri menjadi alat pentafsiran. Sebab dengan adanya alat-alat tersebut, kita ada evidence untuk kita tengok. Kita ada evidence untuk kita tengok bagaimana aktiviti dilaksanakan, dan kita ada cara bagaimana kita nak tanda setiap evidence supaya apabila sesi pengajaran itu tamat, kita ada pengetahuan untuk kita bagi tahap penguasaan kepada murid tersebut. Jadi kalau benda-benda ni ada, dan kalau cikgu rungkai di SKP betul-betul, cikgu rancang aktiviti sesuai, cikgu pemahir buat aktiviti, masuk kali ni buat aktiviti macam ni, masuk lain kali aktiviti macam lain, berbagai aktiviti pengajaran boleh dibuat, maka kita boleh lihat bagaimana pelibatan murid dalam kelas, dalam sesi pengajaran kita, dan kita tidak ada masalah bagaimana kita nak bagi TP. Kerana TP diukur berdasarkan kepada pelibatan murid
dan aktiviti yang kita laksanakan dalam kelas. Dia bukan bergantung pada bagaimana kita mengajar, tapi dia bergantung kepada bagaimana penglibatan murid dalam kelas untuk melaksanakan sebarang aktiviti. Sebab aktiviti yang kita rangka itu, kita dasarkan dia kepada tahap penguasaan.